Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sambil-sambil tu kita tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Moga-moga ada sahabat handai kita yang teringin untuk masuk sama-sama kita insyaAllah. Okey, baik. Okey, sementara tu kita boleh mula perlahan-lahan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnia Allah, sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang itu memberi ruang kepada kita untuk terus-menerus hadir untuk duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala walaupun di udara, walaupun di udara tidak bersemuka online. Tapi kita sempat untuk menggunakan internet kita, harta kita, handphone kita, masa kita, tenaga kita, tubuh badan kita untuk duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat nampak ramai juga daripada ada Seremban Mar, Seremban, ada Nur Madinah, Melaka, ada yang daripada Kelebang dan merata-ratalah. Moga-moga pada petang ni dengan tempoh lebih kurang 1 jam kita dapat menambah sedikit lagi ilmu berpandukan kitab yang kita selalu baca ni, Terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk pengetahuan semua, program petang ni, program bulanan petang ini adalah dianjurkan atau dihostkan oleh LKPI, LKPI Subang Jaya, yang dah bertahun-tahun dah duk mengaji. Cuma semenjak PKP tu kita buat pengajian online. Belum lagi ada pengajian bersemuka dengan LKPI seperti dulu. Walau bagaimanapun, mau tak mau terus kita cari ilmu tanpa kita pernah berhenti. Okey, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengikut saya punya tanda dalam kitab ini, kita telah berada di muka surat 91. 91. Ada Sunita Ahmad daripada Padang Serai pun ada sana tu. Alhamdulillah, jauh daripada Kedah. Okey, baik. Kalau kita lihat perbincangan kita yang terakhir, yakni perbincangan yang ini, perbincangan terapi Al-Quran terhadap kesedihan dan duka cita. Terapi terhadap kesedihan dan duka cita. Seperti mana yang kita pernah sebut dalam pembukaan rawatan tentang terapi kesedihan, tidak dilarang bagi manusia untuk bersedih. Tetapi yang dilarang adalah yang Nabi sebut ghulu, sedih yang melampau, sedih tanpa sebab, sedih tanpa alasan, sedih pada suatu waktu yang tak sepatutnya sedih, dan sedih yang kadang-kadang menafikan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Itu bahaya kalau kita tak jaga. Kita tengok ni ada Zalifah Ishaq daripada Kuala Ketih, kampung saya. Okey, baik. Dan tidak dapat dinafikan manusia punya perasaan, ada perasaan sedih, gusar, gelisah, duka cita dan sebagainya. Tapi kita tak boleh hidup dalam keadaan duka cita itu sepanjang waktu sehingga kita lupa untuk bersyukur tentang kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Dalam tempoh hidup kita 40-50 tahun, tiba-tiba Allah bagi beberapa kali duka cita dalam hidup kita. Adakah sesuai untuk kita marah pada Allah? Adakah sesuai untuk kita sedih dengan duka cita itu melampaui batas? Adakah sesuai bila kita balas benda itu kepada Allah dengan ujian yang Allah bagi di antara nikmat-nikmat yang cukup banyak Allah bagi kepada kita? Sebab tu dalam bab hari ini, sambungan terapi penyembuhan kesedihan dan duka cita, kita telah berbincang pada pertemuan yang lepas. Bagaimana sebelum kita melihat apa jenis rawatan untuk orang yang duka cita, orang yang sedih melampau ini, buku ni saya tulis, saya ingat lebih 12 tahun yang lepas. Buku ni. Dan kita mengambil daripada ayat Al-Quran. Hari tu kita dah baca dah. Kenapa mungkin kita mengeluh? Kenapa aku diuji? Kenapa datang kepada aku ujian dan sebagainya? Allah jawab dalam Quran. Dalam surah Al-Ankabut pada ayat 2 dan 3, apakah manusia itu mengira dia boleh mengaku orang beriman tanpa ada ujian? Mungkin juga kita akan bertanya, kenapa aku tak dapat yang aku idamkan? Allah jawab dalam Al-Quran, sesungguhnya apa yang kamu benci mungkin baik untuk kamu dan apa yang kamu suka mungkin buruk untuk kamu. Itu Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Mungkin juga kita menyebut, tidak mungkin, perlukah aku kecewa dengan semua ujian dan duka cita serta kesedihan yang melanda ni, perlukah aku rasa kecewa? Allah jawab dalam surah Ali Imran 139. Allah kata, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu jadi lemah, jangan kamu sedih. Sesungguhnya padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu benar-benar sabar dan beriman. Ada mungkin kita akan bercakap, kita akan tanya Allah bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan kesedihan ini, ujian ini dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Baik, hari ini kita sambung di nombor 6. Saya ulang balik kita ulang balik supaya kita faham. Manusia bila dia sedih, mungkin dia mengadu, ya Allah, kenapalah aku diuji? Kenapalah aku diuji? Kenapalah aku diuji? Kita akan tanya. Ini telah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Ini ulangan, ulangan nak bagi tahu balik. Dan bila kita tanya kita diuji, Allah jawab dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga ayat 3. Apa dia? Bahawa manusia itu dia tidak akan dibiar menjadi orang beriman dan mengaku beriman di mulut tanpa ada ujian, kerana ujian itu tanda keimanan. Soalan kedua yang mungkin kita akan tanya, apabila kita diuji dan sebagainya, kita akan tanya, kenapa aku tak dapat apa yang aku nak, tapi yang aku tak nak juga dapat? Maka Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa yang kamu benci mungkin baik untuk kamu dan apa yang kamu suka mungkin buruk untuk kamu. Dan soalan ketiga yang mungkin kita tanya, kenapalah aku diuji dengan ujian yang seberat ni? Kalau nak uji ringan-ringan cukuplah. Kenapa aku diuji dengan seberat ini? Maka Allah jawab dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. yakni Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Maka ujian itu Allah akan bagi kena pada tempat dia sesuai dengan balasan dia. Kemudian yang keempat, mungkin kita katakan, perlukah aku kecewa dengan semua kesedihan, semua duka cita ni dengan berpanjangan dan ujian serta musibah ni?
Maka Allah jawab pada kita, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu lemah dan untuk berhadapan dengan ujian ni, jangan kamu sedih, wala tahzanu. Ya, sesungguhnya itulah ketinggian iman. Ini Allah jawab dalam surah Ali Imran 139. Dan kita telah buat juga yang nombor 5. Ya, telah baca juga yang nombor 5. Ya, kita akan mungkin tanya Allah, ya Allah, tak apalah aku sabar, tapi bagaimana cara aku berhadapan dengan ujianmu, ya Allah? Maka Allah jawab pada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, berhadapanlah dengan semua ujian itu, yakni dengan sabar dan salat. Maka boleh tak sedih? Boleh. Tapi jangan sedih yang melampau. Boleh tak duka cita? Boleh. Boleh. Tetapi jangan duka cita yang sampai tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada 101 orang yang sedang menonton bersama dengan kita ni. Kita pergi ke muka surat 92. Ya, muka surat 92. Sorry, nombor 6. Ya, nombor 6, 91 pun kita dah selesai. Ya, nombor 6, 91. Ya, iaitu soalan yang ke-6. Kita mungkin bertanya kepada Allah, kepada siapa harus aku harap untuk hadapkan benda ni macam ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jawab dalam surah At-Taubah ayat 129. Yakni, faqul hasbiyallah la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tak ada Tuhan lain dah. Mengadulah kepada Allah Ta'ala. Kita masuk di muka surat 92 pada hari ini. Yakni pada nombor 7 dan nombor 8. Ya, kalau kita melihat ada sahabiah kita tengok. Mun Ma'isma. Ya, saya sabar Ustaz. Kehilangan 3 anak dan kehilangan suami. 3 orang anak dengan suami, 4 orang sekali Allah Subhanahu wa ta'ala ambil. Cuba bayangkan. Sebab tu di antara kita, ya, mungkin Lin Nabila ada ujian, mungkin Cik Ta Haji Soh ada ujian, mungkin Ros Harun ada ujian, tapi adakah ujian kita sebesar Mun Ma'isma tu? Kan, ya? Maka apabila kita melihat ujian kita, sabarlah kerana ujian kita terlalu kecil berbanding dengan ujian-ujian terdahulu. Demam kita, panas ni terlalu sedikit berbanding dengan panasnya demam baginda Nabi SAW. Okey, baik. Hari ini kita sambung di muka surat 92, nombor 7. Tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin juga bertanya. Dalam keadaan kita sedih dan duka cita itu, kita mungkin bertanya kepada Allah atau bertanya dengan diri kita sendiri, kita akan tanya, aku dah letih dah. Aku dah tak mampu nak berhadapan dengan ujian macam ni. Saat yang itu, saat yang ini, saat yang ni aku dah letih. Tak larat dan tak larat. Kalaulah kita kata macam ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Yusuf pada ayat ke-87. Apa Allah kata? Allah menyebut dalam hal Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala ta'asu min rawhillah innahu la ya'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dengan rahmat daripada Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah orang kafir. Nah, dan kalaulah kita duk ngadu banyaknya, Nabi Yaqub ingatkan anaknya. Ya, anak dia. Ketika anak dia ni, dia pergi ke bersama-sama sekali, digambarkan ada 12 orang. Dan anak dia yang 10 orang ni merancang untuk bunuh Yusuf dengan Bunyamin. Maka mereka ni buang Yusuf dengan Bunyamin di satu tempat yang disebut dalam perigi buta lah.
Ya, dan bawa balik dengan apa lebih kurang tanda-tanda macam Yusuf itu telah dimakan dik serigala atau binatang buas. Ataupun dilaporkan Yusuf itu dengan Bunyamin hilang. Maka Nabi Yaqub memperingatkan kepada anak-anak dia, ya bunai azhabu atau izhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Pergilah kamu wahai anak-anakku yang ramai ni. Carilah berita Yusuf dan saudaranya yakni Bunyamin. Yang dua orang ni. Nabi Yaqub kata wahai anak-anakku yakni selain Yusuf dan Bunyamin, pergi cari Yusuf dan pergi cari Bunyamin. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu sesekali berputus asa dari rahmat Allah. Ni poin paling besar sekali. Jangan sesekali kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah peringatkan kita. Sebab tu bila kita kata, ya Allah, apalah nak jadi, apalah nak jadi ni. Ya, jadi kita ni rasa macam tak mampu lah. Macam-macam tak mampu. Kadang-kadang suami sakit. Bila suami sakit pula, tiba-tiba anak pula aksiden. Dalam anak aksiden pula tu, kita pula tu kena buang kerja. Dan macam-macam lah keadaannya. Maka Allah bagi tahu kepada kita dalam surah Yusuf. Ya, surah Yusuf ini, Allah peringatkan kita. Yakni, wala tai'asu min rauhillah. Jangan sesekali kamu itu putus harap daripada rahmat Allah, atas putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? La yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah itu illal qaumul kafirin, melainkan orang kafir. Orang kafir je yang putus asa dengan rahmat Allah. Orang Islam tak. Orang Islam dia mikirkan. Berbanding dengan kekurangan yang ada. Banyak lagi lah kebaikan yang kita ada. Berbanding dengan kekurangan yang sedikit. Allah dah pinjamkan. Mungkin kepada Mun Maisma ini. Allah dah pinjamkan suaminya mungkin 20 tahun. Allah dah pinjamkan anak-anaknya seorang mungkin 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Dan sampai satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diambil balik pinjaman dia itu. Begitulah keadaannya. Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal juq wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah datangkan ujian dan musibah kepada hambanya itu salah satu daripada wal anfusi was thamarat, iaitu dengan Allah ambil orang-orang yang kita sayang. Dalam keadaan ni kita tengah perlukan dia ni, masa tu Allah ambil dia. Masa kita elok-elok dah pencen dah contohnya. Dah pencen, dah ada masa, dah tak sibuk. Masa tu kita duk perlukan dia kalau boleh nak buat tour satu Malaysia nak berjalan dengan dia. Kerana kita tak sibuk dengan anak-anak dah. Tiba-tiba Allah ambil dia. Ataupun kepentingan waktu tu, sometime nak cari rezeki tu, Allah ambil. Begitulah. Kenapa Allah ambil? Allah ambil sementara sahaja. Untuk apa? Sifat je dia. Kalau orang yang belajar tentang bersyukur ni, teknik Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memberi nikmat yang besar, maka Allah tarik dulu nikmat yang kecil. Nikmat yang kecil Allah tarik, dia nak tengok kita sabar, dan Allah akan bagi nikmat yang besar. Kita fokus kepada Mun tadi ni. Ya, Mun Maisma ni. Suami dah meninggal. Anak-anak 3 orang sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala ambil. Maka di dunia Allah tarik dulu. Kenapa? Allah nak simpan mereka awal-awal dalam syurga Allah Ta'ala. Boleh rujuk di dalam surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du. Pada surah 13 pada ayat 23. Allah masukkan kita dalam syurga. Allah pertemukan kita dalam syurga tu satu rumah dengan mak bapak kita, pasangan hidup kita, zuriat keturunan kita. So don't worry.
Don't worry. Ya. Pada hakikat kesedihan sangat-sangat sedih. Tapi kesedihan kita tidak boleh melampau. Kenapa? Kita kena berfikir secara waras dan syukur. Allah dia ambil balik hak dia dengan dia simpan untuk kita di dalam syurga yang baqa, yakni kekal abadi. Kekal abadi. Dia memang begitu. Memang begitu kaedah dia. Ya, maka bila mana soalan yang ketujuh ini, ya, soalan yang ketujuh, soalan yang mana kita akan tanya, aku dah letih, aku dah tak larat, apalah semua ni duk main kelang kabut dalam kepala otak. Kenapalah duk beban ni gini. Kenapa aku dah tak mampu dah berhadapan dengan ujian ni? Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menyebut apabila kita meletakkan di sini, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, wala tai'asu mir rauhillah. Ya, wala tai'asu mir rauhillah. Okey. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Siti Aidah binti Kasnun. Assalamualaikum Ustaz, saya ternampak ni. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kenapa ramai ustaz-ustaz dan orang awam selalunya bagi salam ditambah ta'ala. Saya dengar macam tak selesa. Baik. Pertama, Siti Aidah binti Kasnun, sama ada selesa atau tidak selesa itu bukan persoalannya. Tapi kita cuma buat mengikut sunnah. Sunnahnya adalah bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa ada kalimah ta'ala. Betul. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tanpa kalimah ta'ala. Jadi bukan soal tak selesa. Soalnya adalah, jom Siti Aidah binti Kasnun dan kita semua berdakwah dengan cara yang lebih baik. Iaitu macam mana? Jom kita ikut sunnah Nabi. Jangan sebut kalimah tak selesa. Sebab kalimah tak selesa nanti, orang akan salah pandang macam kita tu pandai sangat. Kita tu cerdik sangat. Kita tu pandai, orang lain semua tak reti. Bukan. Dalam dakwah ni, kita kena kata macam mana? Kita kena kata, jom kita ikut sunnah. Sunnah Nabi yang Nabi ajar, Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh, tanpa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga tanpa perkataan ta'ala. Tetapi kita tak boleh nafikan. Kalimah ta'ala itu ada perbahasan daripada para ulama. Perbahasan ta'ala itu. Cuma yang lebih baik tanpa kalimah ta'ala. Okey, elakkan kalimah tidak selesa kerana kita dalam dakwah, dakwah ni kita tak boleh nak bagi orang lain rasa kecil hati, nak bila bercakap kita tak mau kita rasa kita lah yang paling pandai, tak boleh. Cuma kita mengatakan jom kita ikut sunnah. Ikut sunnah adalah lebih tepat. Okey, jadi itu adalah lebih utama. Okey, baik. Kita tengok lagi, ada ke tidak? Sebelum kita jawab yang lain. Okey, baik. Kita tengok pula perkara yang ke-8. Ya, perkara ke-8. Dalam duka citanya kita, dalam resah gelisahnya kita, dalam keadaan kita ditimpa ujian dan musibah itu, kesedihan ini, mungkin kita akan tanya, last kali, tak apalah aku terima. Tak apalah aku terima. Tak apalah aku sabar. Tak apalah aku salat, wasta'inu bisabri wassalah. Tapi last kali kita akan tanya, apa yang aku dapat hasil daripada ujian yang Allah bagi kepada aku ni? Apa yang aku dapat hasil kesabaran dan hasil salat yang aku sabar itu? Maka Allah jawab dalam surah At-Taubah pada ayat 111. Ya, Allah jawab pada surah At-Taubah pada ayat 111. Kata Allah apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ilal akhiril ayah. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin dirinya dan harta mereka dengan memberikan syurga bagi mereka.
Apa maksudnya? Allah beli kesabaran orang mukmin. Allah beli air mata orang mukmin. Allah beli kesabaran semua penat lelah orang mukmin dengan Allah kata bi anna lahumul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita itu dalam syurga Allah. Kan? Contohnya apa? Baik, kalau kita tengok yang pertama tadi. Ya, kalau kita tengok yang pertama tadi itu, yakni bila kita tengok, kalau kita tanya kita diuji, tak apa. Kita tahu dah kita diuji kerana kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, satu. Kalau kita tanya, kenapa aku tak dapat yang aku idamkan ni? Maka kita tahu Allah akan bagi di syurga nanti. Kalau kita tanya lagi, kenapa aku menerima ujian seberat ini? Sebab Allah nak beli lebih besar beliannya untuk masuk kita dalam syurga. Kalau kita tanya, kenapa perlukah aku rasa kecewa dengan semua ini? Maka jawabannya tak perlu, kerana Allah sediakan syurga yang kekal abadi untuk kita. Dan kalau kita tanya, bagaimana cara berhadapan? Sabarlah, kerana syurga Allah tentukan pada kita. Kalau kita tanya macam manalah apa harapan aku dalam berhadapan dengan ujian ni, maka harapan kita tak ada benda lain atas janji Allah, yakni kemenangan dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita melihat tentang pengajian, sebab tu saya belajar, saya mengajar terapi, saya tak mengajar terapi tu pergi-pergi jampi je, bukan. Tapi nak faham dulu bahawa Allah tidak akan meletakkan satu ujian, melainkan ujian itu adalah ujian yang kena pada orang dia, dan tidak ada sesuatu pun kerugian, melainkan keberuntungan yang menanti kepada orang yang sabar berhadapan dengan ujian tersebut. Baik, kita tengok apa kata Dr. Maizurah Rahim. Dr. Maizurah Rahim kata, kita reda tapi kita mengadu juga kat orang. Tak apa kau Ustaz untuk lepaskan beban dalam hati. Ya, pertama sekali, dia reda. Apa maksud reda? Reda maksudnya dalam kalimah pertama dulu. Ajaban li amril mu'min. Orang mukmin bila datangnya kenikmatan, dia reda dengan kata apa? Alhamdulillah. Dan guna kenikmatan untuk taat pada Allah. Jangan salah guna kenikmatan. Apabila datang kepada dia musibah, ya, datang kepada dia musibah, maka dia terus kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan dia kemudian mengadu tu, bukan dia mengadu kerana dia tidak memahami takdir, tetapi dia mengadu tu sekadar-kadar nak dengar nasihat daripada kawan dia. Dr. Maizurah mungkin pakar dari satu sudut ni, tapi satu sudut lain kita mungkin ada kelemahan. So doktor akan jumpa dengan ada orang ni. Orang ni mungkinlah dia ahli-ahli dari sudut ni, maka kita jumpa, kita sembang dengan dia. Kita sembang, kenapa? Sebab pertama, kita nak kurangkan bebanan kita, dan untuk menerima nasihat daripada sahabat handai kita, sehingga kita akan menjadi semakin kuat memahami apa tujuan Allah memberi kita ujian dan kita panggil musibah yang kita pandang itu. InsyaAllah dia tidak jatuh berdosa. Yang berdosa ni adalah apabila manusia itu selalu merungun. Bukan mengadu, tapi dia merungun. Apa ni? Baru kena ni dah kena. Tak larat lah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Yang untuk berbincang dengan sahabat andai tak jadi masalah. Okey, baik. Lin Nabilah innalillah disebut bila ditempuh musibah. Adakah si penyebut yang dapat rahmat Allah atau si penimpa musibah, Ustaz? Okey, baik. Orang yang ditimpa musibah, memang dia mendapat kebaikan daripada kejadian tu. Tapi tengoklah kebaikan macam mana. Satunya, kalau dia dah buat dengan cara baik, tapi jadi juga musibah, maka itu adalah satu keampunan dan pahala yang Allah nak bagi kepada dia. Tapi kalau dia memang bawa motor, dahsyatnya bawa motor kona baring atas highway, dia bawa ni bukan bawa macam orang waras, bawa macam orang gila, maka musibah itu sebenarnya satu pengajaran bagi dia. Kita kena faham dari sudut tu. Musibah dia datang. Bagaimana kita mengendalikan musibah?
Kalau kita nampak musibah satu peringatan, maka kita akan boleh berubah. Tapi kalau kita nampak musibah satu bala yang tak menghadirkan apa-apa kebaikan, maka kita rugi. Maka orang yang mendengar kalimah, tiba-tiba kita tengok dalam grup WhatsApp ada sahabat kita accident. Kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tabin bil khair. Siapa yang dapat pahala? Pertama, orang yang menyebut tu dah tentu dapat pahala. Orang yang menyebut tu tentu dapat pahala. Kenapa? Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah perintah siapa-siapa pun yang bila dia ditempuh musibah atau dia mendengar ada musibah, maka jawablah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Dan orang yang ditimpa musibah dah tentu, kalau dia mengambil musibah itu sebagai pengajaran, dia keampunan pun dia dapat, pengajaran untuk dia lebih dekat kepada Allah juga dapat. Yang jatuh motor tadi tu, boom, jatuh motor. Hakikatnya kenapa? Dia boleh belajar lain kali bawa motosikal macam orang. Orang mana? Orang waras, bukan macam orang gila. Dia boleh belajar next time. Itu pengajaran. Okey, jadi terpulang kepada kita bagaimana kita deal dengan ujian atau musibah yang datang kepada kita. Ada musibah, contohnya berlaku di Baling. Beberapa bulan lepas berlaku di Baling dan berulang-ulang kali berlaku. Ada kejadian besar melanda beberapa kampung yang menghancurkan banyak rumah dan sebagainya. Ada orang pandang, dia pandang, oh, ini alam semula jadi, biasa. Dia kata macam tu. Kan? Ada orang pandang, Allahu Akbar. Ni kita kena belajar ni. Kenapa jadi macam ni? Adakah tanaman durian musang king punya problem yang menyebabkan ni? Adakah manusia dah rakus dengan tanah? Atau manusia leka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Maka orang yang baik adalah orang yang sentiasa mengambil pengajaran daripada apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Okey. Baik. Haslinda Mat Taha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk arwah bapa yang meninggal dunia, bolehkah kita sebagai anak mengqadha puasa dan solat untuk arwah? Baik. Haslinda Mat Taha. Yang boleh diqadha adalah puasa dan zakat si mati. Okey, puasa. Boleh. Qadha puasa tak ada masalah kerana ada hadis yang menceritakan contoh ayah kita mati. Bila ayah kita mati, kita tengok ayah kita ni 2 tahun dah dia tak boleh puasa disebabkan dia sakit tanpa sembuh. Maka adalah di situ 29 hari, campur 29 hari atau kita letak 60 hari. Dalam 60 hari ni semua tak boleh puasa. Maka anak-anak boleh qadha tak? Boleh. Kita ada 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. Maka dalam 60 hari tu, campur dengan mak. Mak jadi 6 orang. Jadi 6 orang lah. 6 sekali ni, semua pakat buat puasa. Hari Senin, buat puasa. Dapat 6 hari. Hari Khamis, ganti puasa ayah. Dapat 12 hari. Dia main pula hari 13, 14, 15, buat lagi. Macam tu. Itu kaedah dia untuk kita qadha puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Boleh dibenarkan. Tapi untuk solat, tak ada satu pun hadis yang sahih yang menceritakan kita kena qadha solat untuk si mati. Tak ada. Ya, itu tak ada. Jadi, kalau Haslinda Mak Taha nak buat, maka qadha puasanya dan bayar zakatnya yang mana tertinggal. Yang tu. Sebab solat, kita tak boleh buat apa-apa. Melainkan kita doa, terus doa, kemudian buat wakaf untuk si mati. Moga-moga Allah memberi dia ruang dengan doa anak-anak dia. Anak dia ada doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah, yakni ayahku. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah. Ya Allah, kasihani dia, ya Allah. Ya Allah, maafkan dia, ya Allah. Itu doa hadis Nabi SAW. Okey. Baik. Tengok ada soalan lain tak? Okey, kita terus.
Okey. Jadi dalam bila tak ada soalan kita terus kita tengok ini kesimpulan. Ya, kesimpulan bagi pemahaman kita tentang terapi bagaimana penyembuhan kesedihan dan duka cita. Poin paling besar adalah tolong jangan sedih yang melampau. Tolong jangan duka cita yang melampau yang menyebabkan kita nanti jatuh berdosa, ghulu dan termasuk orang yang tak terima dan tak redha dengan ketentuan Tuhan. Baik, D.W. Honey Bunch. Sekejap. Ustaz nak tanya, kalau nak selesaikan hutang diri sendiri dengan Allah, seperti salat dan puasa yang kita lalai masa remaja dulu, bagaimana? Diri sendiri wajib kita qada. Pada hakikatnya tak ada urusan lain. Okey, wajib, tetapi D.W. Honey Bunch dia begini keadaannya. Pertama, ketika kita budak dulu, remaja, bukan budak, remaja dan mungkin awal dewasa, kita tinggalkan segala amalan, langgar segala macam perintah. Pertama sekali, bila kita dah sampai umur 40-50, maka tugasan kita adalah bertaubat. Apa maksud bertaubat? Jangan ulang lagi perangai lama. Itu maksud bertaubat. Berhenti daripada mengulangi perkara lama. Yang kedua, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting tu. Minta ampun kepada Allah, ya Allah tolong ampunkan aku dosa-dosa yang dahulu dan kemudian besar maupun kecil, tersembunyi maupun yang nyata dan sebagainya lah. Kita sengaja atau tak sengaja minta ampun. Yang kedua. Okey, taubat dulu, yakni berhenti, dan kedua taubat. Yang ketiga, tentang bab qada ni, tentang bab qada ni ada khilaf. Ada kata kita kena usaha untuk qada. Dalam solat yang adaan itu tunaikan dengan baik, lepas tu qada setiap ada ruang. Ada kata kalaulah hang tu umur 60 dah. 60 baru nak bertobat, sempat ke kalau mati umur 70, 10 tahun, nak cover solat kita yang tinggal sampai 30 tahun tu? Nampak gaya tak sempat lah. Sebab tu istilah paling besar, bertaubat dan minta ampun, kemudian berubah jadi baik. Bertaubat, berhenti amalan jahat yang lama, minta ampun, harap Allah ampun, dan berubah menjadi lebih baik. Dah selesai perkara. Ya, kalau ada kuat usahalah. Ya, mana-mana yang perlu qada tu, yang larat buat, yang tak larat kita harap Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Baik. Zaitun Hasan, Ustaz saya nak tanya, sampaikah pahala kalau kita baca Al-Quran untuk arwah kedua ibu bapa? Ada dengar kalau baca Quran untuk arwah ibu bapa tak sampai. Baik. Begini. Hakikatnya ada kalau kita nak tengok dari sudut pendapat. Ya, dari sudut pendapat kalau kita nak baca, kita akan jumpa pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i pun ada sebahagiannya. Mereka mengatakan, tambah-tambah siapa yang baca dalam kitab Imam Syafi'i, dia akan jumpa bacaan Al-Quran untuk si mati, hukumnya tak sampai kepada si mati. Ya, kenapa? Sebab Allah itu Maha Adil. Orang yang adil ni maksudnya apa? Adil ni adalah apabila ketika hidup dia beramal, ketika mati, ketika mati tu dia dah tak dapat apa-apa dah, melainkan 3 perkara. Sedekatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang saleh mendoakan dia. Hak lain tak dapat. Maka kalau dia waktu hidup dia baca Quran, sampai. Dia baca Quran, itu pahala dia. Tapi kalau orang lain tiba-tiba hampir upah baca Quran pula, maka hukumnya tak sampai. Sebahagian daripada pandangan. Tapi sebahagian pandangan kata sampai. Kerana bacaan Al-Quran ini, dia dianggap sebagai satu doa. Satu doa untuk mendapat rahmat Allah. Maka pada saya katakan, sebenarnya bacaan Al-Quran itu adalah perkara yang di belakang-belakang kalau kita nak sedekah. Kalau nak sedekah, buat wakaf untuk si mati. Itu lebih utama. Ya, kalau nak sedekah, berbanding kita baca Quran, sampai ke tak sampai, itu ada khilaf. Buat apa kita ambil yang khilaf? Kita ambil yang sahih. Yang sahih apa? Wakafkan harta atas nama si mati. Confirm dapat. Confirm dapat.
Zaitun Hasan, kalau tak ada tempat nak wakaf harta, mari pusat tahfiz saya di Bukit Beruntung. Banyak yang kami nak buat untuk wakaf yang kekal supaya arwah dapat pahala tu sampai dengan pasti. Bukan benda-benda yang khilaf. Okey, baik. Tengok ada lagi ke tidak. Sampai umur 3-40 berhenti dari okey. Alhamdulillah. Mazirdina, selalu beristighfar untuk mak ayah yang masih hidup maupun dah meninggal dunia. Istighfar alhamdulillah amalan yang baik. Nur Suzita binti Yahya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah hukum bayarkan zakat bagi pihak orang lain? Adakah akadnya perlu sebut bayar bagi pihak jika bayar zakat secara online? Okey, baik. Pertama sekali, kenapa nak tolong bayar zakat kepada orang lain tu? Itu satu. Adakah orang lain tu tak mampu bayar zakat? Kalau orang tu tak mampu bayar zakat, bermaksud dia bukan orang yang perlu membayar zakat. Atau adakah orang tu mewakilkan Nur Suzita untuk bayar zakat? Kalau ada orang wakilkan kita, maka kita sekadar niat dalam hati lah. Waktu kita buat online tu, niat dalam hati, ya Allah, inilah zakat yang zakat yang wajib atas dia. Cukuplah. Dia tu maksudnya siapa? Dia tu orang tu lah yang sampaikan pesanan kepada kita. Tu tak ada masalah. Okey, tak apa. Kita tinggalkan soalan sekejap. Kita sambung di muka surat 93. Ya. Muka surat 93, setelah kita bertemu dengan kesedihan demi kesedihan demi kesedihan, maka ada tak rawatan yang diajar oleh baginda Nabi SAW? Maka sebenarnya ada di dalam hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau namanya Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni namanya Abdullah. Abdullah ni sepupu Nabi dan Abbas ni adalah pak saudara Nabi. Ya, pak saudara Nabi. So kita baca Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Nabi SAW apabila dirundung malang atau dirundung masalah, maksudnya ada resah gelisah, maka Nabi SAW akan membaca doa La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Saya ulang. Ibnu Abbas kata ketika Nabi berada dalam masalah, sebab Nabi pun juga adalah manusia. Dia juga bila ada masalah, macam mana caranya? Maka dia akan membaca doa La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Saya ulang balik. La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Yakni tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang agung lagi maha pemurah. Tiada Tuhan kecuali Allah pemelihara arash yang agung. Tiada Tuhan kecuali Allah pemelihara langit, pemelihara bumi dan pemelihara arash yang mulia. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Okey, dalam banyak-banyak benda yang kita bincang, ya, kita bincang tentang kesedihan, kita bincang tentang duka cita, kita bincang tentang ujian, kita bincang juga tentang musibah, kesabaran dan sebagainya. Rawatan salah satu je adalah satu ni je.
Dalam keadaan kita pertama sekali, bila terima sahaja ujian, maka kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Yang kedua, kita sabar. Yang ketiga, kita salat sunat 2 rakaat, ambil wuduk. Dan dalam salat sunat ni, baca ayat ni. Saya ulang balik. Bagaimana teknik untuk menghilangkan resah gelisah? Apabila datangnya ujian, tangga pertama adalah mengucapkan kalimah. Kalimah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Bila datang ujian. Kedua, paksa diri kita untuk bersabar. Jangan bercakap, jangan bertindak apa-apa dulu. Kerana kita dalam keadaan sedih yang kadang-kadang melampau. Jangan bercakap, jangan bertindak, diam, sabar. Ketiga, selepas tarik nafas, diam dan sebagainya, berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna. Kemudian, salat sunat 2 rakaat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta bantuan Allah dengan sabar dan salat. Salat 2 rakaat. Sahaja aku salat sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Atau sahaja aku salat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca bagi lengkap. Niat Allahu Akbar, doa iftitah, Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Doa Al-Fatihah pada rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Pada setiap sujud. Pada setiap sujud. Selepas baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, maka bacalah La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul wa rabbul arshil karim. Seboleh mungkin ulang 3 kali di waktu setiap kali sujud. Kalau 2 rakaat, ada 4 kali sujud. Subhana rabbiyal a'la tu baca 3 kali. Lepas tu baca doa ni 3 kali. Ya, baca doa ni 3 kali. Dengan dalam hati niat supaya Allah selesaikan masalah kita. Sama ada Allah buka jalan-jalan petunjuk atau Allah bagi daya kesabaran yang kuat pada kita. Itu. Ya, dan satu waktu lagi jangan lupa untuk berdoa. Sewaktu kita tahiyat akhir. Ya, sebelum kita bagi salam, lepas fil alamin innaka hamidum majid. Sekali lagi baca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Yang tu usaha kita. Yang lain-lain, jadikan dia zikrullah. Duduk di rumah lepas solat, zikir. Sehinggalah selesai masalah kita itu. Kalaupun Allah tak selesaikan masalah kita itu, saya yakin Allah mengurniakan kepada kita kesabaran yang banyak. Sebab apa? Sebab kita sudah memilih jalan untuk seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Baik, kita tengok kok ada soalan. Lin Nabila, bagaimana dikatakan sedih melampau? Sedih melampau adalah apabila dia menerima berita, dia tak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak sabar. Maksud dia tidak sabar, dia mengeluh apa ni, ya Allah, aku dah tak larat lah semua ni. Kejap ini, kejap ni, apa nak jadi ni? Allah tak tahukah yang aku ni dalam keadaan yang susah, aku dalam keadaan yang sakit dan sebagainya. Dan dia tidak menunaikan salat. Seperti mana yang Allah pesan, wasta'inu bisabri wassalah. Dia, orang yang sedih adalah bila datangnya musibah. Dia tidak berhadapan dengan musibah mengikut kadar yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Itu dinamakan sedih yang melampau. Sehingga sedih ni, ada semalam, hari apa, saya pergi ceramah di Bentakap. Ada seorang sahabat kita kehilangan isteri. 2 tahun dah. 2 tahun dah isteri dia meninggal.
Dan dia ulang ni satu hari sampai 20 kali pergi kubur. Duduk di kubur ni tak tahu berapa punya lama. Sampai pukul 12 malam pun dia ulang pergi lagi. Sehinggalah dia mengganggu kehidupan dia. Sehingga pada satu ketika dulu dia duduk main masjid lah, dah tak main masjid. Sehingga satu ketika dulu dia boleh bagi manfaat kepada masyarakat dengan jadi ketua kampung. Dia tak boleh jadi ketua kampung. Contoh. Sehingga dulu dia boleh uruskan anak cucu dia pergi sekolah. Sekarang dah tak boleh dah. Maka ini kesedihan yang melampau. Seperti menafikan ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Shima Jo Gaban. Ustaz nak tanya yang sebenarnya boleh buat solat jamak macam mana? Maksudnya jarak sebab masa balik dari Melaka hari tu nak solat maghrib. Ada yang cakap boleh sampai rumah buat jamak. Ada yang cakap buat siap-siap kat sini. Masa tu kat jejantai Sungai Buloh. Baik. Hakikatnya Melaka dah tentu. Dah tentu. Paling sikit 80 km. Ya, atas lah. Sampailah 90 km. Ada pendapat yang berbeza-beza. Okay. Bila kita pergi Melaka, dah tentu boleh jamak. Sebab saya ni Melaka sebulan 2-3 kali ada ceramah. Jadi pergi di Melaka, tak ada masalah. Contoh. On the way balik daripada Melaka. Jamak Zuhur dan Asar sekali. Waktu Zuhur. Daripada Zuhur dengan Asar tu lepas jamak, kita makan-makan. Lepas tu kita zoom. Bawa kereta, jalan elok sampai Bukit Beruntung. Pukul 4 suku. Masuk Asar 4.30. Maka dah selesai tugas kita sebab kita dah jamak lah. Walaupun awak masih berada di jejantai Sungai Buloh, maka hukumnya awak masih lagi dalam keadaan musafir. Selagi tak sampai ke rumah, maka boleh buatlah di jejantai Sungai Buloh itu. Wallahu a'lam. Akmar Izana, Ustaz, macam mana nak sedekah kat pusat tahfiz Ustaz Amran? Baik, ambil nombor telefon saya. Nombor telefon saya 012-657-6553. Ya, siapa yang ingat tolong type masuk kat situ. 012-657-6553. Boleh WhatsApp kat saya bagi nombor akaun dan apa-apa keperluan kalau nak tahu. Kalau nak cerita lebih panjang, ni list Daud ada kat sini. List Daud ni anak perempuan dia ada dekat tahfiz saya. InsyaAllah. Baik. Apa soalan Kak Liz ni? Waalaikumsalam. Kak Liz, sahkah seseorang yang solat berjemaah tetapi dia tak masuk dalam saf jemaah tapi duduk hujung yang jauh dari saf tetapi solatnya dia ikut imam? Baik. Solat dia sah berjemaah tapi dia tidak sempurna. Cuma persoalan dia lah. Yang hampir duduk jauh dengan orang pasal apa? Kan? Malah dalam solat jemaah disuruh kita rapat-rapat sehingga bersentuh bahu dengan bahu. Yang hampir duduk jauh-jauh tu pasal apa? Yang tu je cerita dia. Okey? Maka solat jemaah ni dia adalah unsur-unsur dia. Dia ada fakta-fakta dia. Maka kalaulah dia solat tu, dia saja tak mau duduk dengan jemaah, maka hukum dia tak dapatlah pahala jemaah tu. Solat dia sah tak? Solat dia sah lah. Tapi pahala jemaah tak dapatlah. Kita jemaah semua duduk rapat sambung. Tiba-tiba dia duduk ujung. Berapa? 100 meter punya jauh daripada tempat kita. Maka dia itu melanggar perintah Nabi dari sudut rapatnya saf. Dan waktu ni pula, kita tak disuruh duduk jauh macam dulu. Dulu ialah 1.5 meter. Tu bukan 1.5, bukan 100 meter. Maka hukumnya solatnya sah. Tetapi pahala jemaahnya dia tak dapat. Azima Zima. Saya nak bertanya, ayah saya umur 81 tahun ada penyakit penat. Setiap masa guna oksigen tak boleh nak berdiri lama. Dia solat duduk di kerusi dari awal sampai habis. Boleh ke Ustaz? Apa hukumnya? Hukumnya dia terus solat sedemikian. Pahala dia itu lebih besar daripada pahala kita orang sihat lagi. Kerana dalam keadaan sakit pun dia berusaha. Saya cukup faham bila ada masalah pernafasan ni. Sebab saya waktu kecil-kecil dulu saya asma kronik. Tapi bila dah besar ni dia hilang macam tu lah. Dia hilang. Jadi asma kronik ni bila kena ni Allahu Rabbi rasa macam memang nak mati. Jadi orang yang pakai oksigen ni kita cukup kena bagi dia ruang. Biar dia duduk dan dia solat.
Biar dia solat dalam keadaan yang lama dan lambat dan sebagainya. Buat mengikut kadar. Apa hukumnya? Hukumnya dia mendapat pahala lebih daripada kita yang sihat ni. Iaitu usaha baik daripada dia. Baik. Yati Rock. Yati Rock hari tu tanyalah Ustaz. Dia boleh masuk soalan dia. Terlepas pula tu. Apa hukumnya sekiranya seorang anak perempuan pilih untuk dengar cakap ibunya? Tinggal dengan ibu di rumah milik ibunya. Kerana suami telah dihalau keluar oleh ibu. Sebab tak ada kerja dan sakit buah pinggang. Si isteri masih ada kerja sara anak-anak dengan ibunya sahaja. Sedangkan suami tinggal sendirian ditanggung oleh adik-beradiknya. Apa hukum seorang anak perempuan pilih untuk dengar cakap ibunya? Baik. Hukumnya dia berdosa besar selagi dia itu bernama seorang isteri. Yang anak perempuan ni isteri lah. Contohnya lah. Ya, dia ni duduk dengan mana? Dia duduk dengan mak dia. Dia duduk dengan suami dia ke? Jadi kalau dia duduk dengan suami, tiba-tiba isteri pula pergi duduk jauh, pergi duduk dengan mak dia. Pergi duduk dengan mak, biar pula suami duduk sendirian. Ini tanggungjawab. Kita kena faham nah. Tanggungjawab pertama adalah kita jaga keluarga kita. Macam mana saya pernah buat program bab nafkah dalam program Tanyalah Ustaz. Nafkah seorang, kami lelaki yang cari nafkah. Nafkah pertama sekali yang kami kena bagi adalah kepada isteri. Orang satu rumah dengan saya. Isteri saya. Anak-anak yang belum bekerja. Anak-anak yang perlu dibagi makan. Yang ketiga dan yang keempat baru mak dan bapak. Okey? Kalau saya tak salah lah. Pemahaman saya, apa hukum sekiranya seorang anak perempuan pilih untuk dengar cakap ibunya. Maksudnya sang isteri. Suami telah dihalau keluar oleh ibu sebab tak ada kerja dan sakit buah pinggang. Okey? Jawabannya sangat tak betul lah. Dan ibu pun dia tidak boleh bersifat zalim sedemikian. Kerana bila dia ada menantu yang sakit. Dan ketika itu Allah telah memilih dia untuk dapat pahala yang lebih banyak. Bila dia halau menantu keluar, maka dia termasuk orang yang zalim. Okey, sepatutnya dia kena jaga menantu dia tu. Kerana dia dengan menantu dia tu mahram yang kekal. Mereka tak boleh kahwin dan tak batal wuduk. Ini sebab tu bila kita kata menantu jahat, kadang-kadang kita terlupa mak mentua pun perangai tak senonoh. Bila kata menantu ni perangai tak elok, kita terlupa mak mentua pun boleh tahan samsing mereka. Jadi kena jaga-jaga. Sang isteri, dia sepatutnya di sebelah suaminya. Selagi mereka itu suami isteri. Itu jawapan saya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kita selawat dengan selawat Jibril? Selawat Jibril. Saya tak pasti mana satu selawat Jibril ni. Selawat yang sahih ni. Pertama sekali Allahumma salli ala Muhammad. Satu. Kedua tambah wa ala ali Muhammad. Dua. Dan selawat yang paling cantik sekali adalah selawat seumpama kita baca tahiyat akhir. Itu paling baik. Selawat Fatih. Selawat Tafrijiyah. Selawat apa yang ni? Yang ni tak ada dalam hadis Nabi SAW. So jangan duk dengar semua orang kata. Melainkan kita kena tengok. Adakah selawat itu betul-betul selawat? Atau selawat itu dicipta oleh orang lain? Selawat tu kita kena selawat ikut cara Nabi SAW. Apa yang Nabi ajar. Okey, insya-Allah. Boleh tak Ustaz pinkan doa tu tadi? Okey, untuk ni saya tak sempat. Tapi di W Hani Bunch, nombor telefon saya ada di pemasuk tu. WhatsApp kat saya, nanti saya sharekan insya-Allah. Okey, Ruby Abu Bakar mentakap tempat sahabat saya. Alhamdulillah, hari tu saya pergi mentakap. Harrison Azmi, sama juga. WhatsApp, ambil nombor saya kat bawah. Nanti WhatsApp nombor saya, nanti insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, tu Kak Liz kata anak bongsu dia pun menyusul nak pergi kat madrasah Ustaz. Okey. Okey, sekarang pukul apa? Dah pukul 4. InsyaAllah kita tengok. Imran Ismail, Waalaikumsalam. Adakah sunnah berdoa ikut imam selepas solat? Tak.
Ya, sunnah berdoa adalah sendiri-sendiri. Sunnah dia, tu imam dia tak tahu apa yang kita nak. Imran Ismail, tu imam dia tak tahu apa yang kita nak. So kita berdoa apa yang kita nak. Maka itu lebih utama. Tapi kalau kita pun dah tak mau berdoa, amin je lah tu imam punya doa. Itu lebihlah baik. Maksudnya, sebab tu doa selepas solat ni bukanlah, dia adalah satu sunnah. Tapi sunnahnya bukan berdoa beramai-ramai. Berdoa mengikut sendiri-sendiri. Itu lebih utama. Tapi kalau kita memang tak mau berdoa, lepas tu, Tok Imam doa, angkatlah tangan. Amin. Kok kita dapat keberkatan. Tapi doa yang lebih utama adalah doa sendiri-sendiri. Azizah. Waalaikumsalam. Apa hukum buang telekung yang dah rosak? Buang je lah. Tak ada masalah apa. Dia tak ada, dia telekung tu tak ada hukum apa-apa. Dah rosak. Dia macam baju lah. Telekung ni macam baju. Baju pun kita pakai tutup aurat juga. Maka buang je lah. Kalau dia rosak, buang. InsyaAllah ganti yang baru. Hamidah Osman. Waalaikumsalam. Sah tak solat saya kiranya saya terlajak baca tahiyat awal sampai dah nak habis baru teringat bolehkah saya bangun semula untuk meneruskan rakaat ketiga? Tak ada masalah. Selawat ni dia rakaat pertama, tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama saja. Cuma yang bedanya tahiyat akhir tu dia ada selawat. Itu je. Ya, tahiyat. Tahiyat tu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal pun sama, tahiyat akhir pun sama. Cuma tahiyat akhir kita rasa panjang sebab dia sambung apa? Dia sambung selawat ke atas Nabi SAW. Ruby, Ustaz doakan buat arwah ayah saya yang meninggal dunia Ahad ni. Ahad, sembuhan buat anak itu. Alhamdulillah, insyaAllah kita doa sama-sama. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. InsyaAllah. Baik, kalau tak ada soalan lain, kita dah pukul 4:03 dah. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Sekali lagi, saya nak war-warkan kepada ada 210 orang yang sedang menonton. Pertama sekali, pusat tahfiz saya sedang buka untuk pendaftaran. Terutama ada pelajar perempuan. Kami tengah cari 4 orang pelajar perempuan untuk bagi cukup quorum, cukup kota. Pelajar lelaki mungkin seorang dua lagi lah. Itu satu. Kalau siapa-siapa ada kenalan yang nak hantar anak-anak mereka, lelaki dan perempuan, umur 10 tahun dan ke atas untuk belajar Al-Quran, dipersilakan. Satu. Yang kedua, kalau ada orang yang minat belajar Quran tapi dia tak mampu nak bayar yuran RM300 sebulan, maka kalau dia minat dan mereka ada orang miskin, jadi tolong recommend, bawa mai kat sini. InsyaAllah kita cari pewakaf bagi pihak dia, insyaAllah. Kemudian macam biasa, kalau siapa-siapa yang teringin nak menghulurkan bantuan derma kepada pusat tahfiz kita, saya selalu ulang. Selalu ulang, kami belanja lebih kurang 20,000 untuk makan dalam tempoh sebulan. Kalau siapa-siapa nak kongsi, moga-moga Allah bagi kebaikan. Aminah Ismail, pusat tahfiz saya di Bukit Beruntung. Ya, di Bukit Beruntung. Ambil nombor telefon saya tu, nanti WhatsApp kat saya bagi. InsyaAllah, moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Ya Rahman, andai masih ada dosa pada kami, kau ampunilah ya Allah. Andai kami sakit, kau beri kami kesembuhan ya Allah. Andai kami ada masalah ya Allah, kau beri kami jalan keluar ya Allah. Ya Allah, andai kami masih dibelenggu dosa ya Allah, tunjuki kami jalan untuk mendapat keampunan daripadamu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jutaan terima kasih kepada pihak LKPI Subang Jaya. Sama juga kalau puan-puan teringin nak bantu LKPI dalam menguruskan hal-hal kebajikan perempuan Islam, boleh dapatkan maklumat daripada LKPI. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.